Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemankan rakan setugas Gigi Ahmad. Gigi, hari ini awal ni pagi nak bawakan kepada anda berita-berita yang perlu anda tahu, dan dalam masa yang sama kita nak mengemaskini kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat berkenaan dengan informasi bersama dengan beberapa perkara yang kita jangkakan akan berlaku hari ini ataupun telah berlaku. Sebenarnya Gigi ada beberapa perkara. Satunya, hari ini sales 11-11. Yang keduanya, hari ini bermulanya waktu-waktu yang agak sengsara untuk penduduk-penduduk di sekitar Lembah Kelang kerana ketiadaan air. Dan yang ketiganya adalah hari ini dikatakan oleh Met Malaysia akan bermula musim tengkujuh yang akan berlarutan sehingga pada bulan Mac tahun hadapan. Dan sebelum itu Gigi, kita nak pergi kepada laporan berkenaan dengan berkaitan dengan tanah runtuh. Gigi, apa cerita Gigi? Ini apa yang dipaparkan di muka hadapan The New Straits Times yang menunjukkan bagaimana anggota bomba bertungkus lumus dan diletakkan situ tajuk Tragedy Strikes. Sebelum ni Hafizi, kita dikejutkan dengan kejadian helikopter terhempas di sebelah Riverview Kemensah Taman Melawati, dan semalam pula satu kejadian tanah runtuh telah berlaku di sebuah resort di Tambun Ipoh yang mana melibatkan dua mangsa yang maut, dan dua mangsa itu tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di Banjaran Hot Springs Retreat Tambun Ipoh pada awal pagi semalam, dan kedua-duanya ditemui di sebuah bilik yang menempatkan jacuzzi di salah sebuah villa yang terdapat di resort berkenaan. Dan ini menurut pemangku Ketua Polis Daerah Dato' Goh Boon Keng yang berkata mangsa pertama merupakan seorang lelaki, Lee Je Zun, berusia 32 tahun yang ditemui kira-kira 9.55 pagi. Manakala mangsa kedua ialah Ui Chi Wei, 39 tahun yang ditemui 5 minit kemudian. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga Jabatan Mineral Geoscience JMG Perak juga tidak menolak kemungkinan berlaku lagi tanah runtuh di sekitar kawasan Banjaran Hot Spring Retreat Tambun itu sekiranya hujan lebat berlarutan ataupun berpanjangan. Sehubungan itu, pihak JMG Perak juga akan berbincang dengan pihak berkuasa untuk tindakan seterusnya, termasuk kemungkinan menutup sementara resort tersebut, dan katanya pihaknya juga mungkin akan membuat kajian lanjut untuk mengetahui tahap kekuatan tanah di kawasan tersebut. Jadi berkenaan dengan berita tanah runtuh ini, kita harapkan seluruh rakyat Malaysia sekarang ini untuk mengambil langkah berjaga-jaga, kerana kita fahamkan seperti yang saya katakan sebentar tadi, Met Malaysia menjangkakan musim tengkujuh bermula hari ini. Bukan setakat sales saja yang mula, hari ini juga bermulanya monsun timur laut ataupun musim tengkujuh di Malaysia yang bermula 11 November dan akan berakhir pada Mac 2021. Jadi ini adalah masa untuk memastikan bahawa kita berada dalam keadaan bersedia, berjaga-jaga, terutama mereka yang berada di kawasan pantai timur yang kita tahu kerap kali dilanda banjir dan sebagainya ketika mana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, Gigi. Ya, dalam masa yang sama anda perlu mengambil langkah berjaga-jaga, tapi kita tahu malang itu tidak berbau walaupun berada di dalam rumah, dalam bangunan, tetap kalau nak kata kemalangan itu tetap berlaku. Apa mungkin cerita ni di hadapan muka hadapan akhbar berita harian? Ya. Oh, okey. Dalam masa yang sama kita nak bawakan kepada anda antara paparan menarik yang menjadi perhatian muka hadapan berita akhbar berita harian ini adalah berkenaan dengan vaksin COVID-19 ditemui. Ini adalah berdasarkan dapatan dan juga capaian daripada syarikat Pharmaceutical Gegasi Amerika Syarikat dalam kerjasama dengan BioNTech, syarikat Pharmaceutical Jerman, yang telah pun dikatakan berjaya membangunkan vaksin Pfizer yang dikatakan mempunyai tahap keberkesanan melebihi 90%, dan keputusan ujian itu membabitkan lebih 40,000. Jadi apa yang perlu anda tahu adalah berkenaan dengan vaksin Pfizer ini adalah sebenarnya ia menggunakan vaksin jenis mRNA guna kod BNT162B2, yang mana ini menggunakan teknologi terkini yang sebelum ni penghasilan vaksin ini tidak pernah digunakan, tak pernah guna lagi teknologi dekat vaksin-vaksin yang pernah dihasilkan sebelum ini. Kajian dijalankan sejak 10 bulan lalu. Fasa ketiga bermula 27 Julai lepas, membabitkan 40,000 sukarelawan. Sekarang ini dah masuk pemberian vaksin kali kedua pula, dan difahamkan dah 38,000 sukarelawan telah pun diberikan. Ada 2 kali vaksin ini suntikan itu diberikan kepada sukarelawan, dan dalam masa yang sama walaupun vaksin diberikan terdapat juga jangkitan COVID-19 melibatkan 164 kes. Jadi difahamkan Pfizer jangka 50 juta dos vaksin pada tahun ini dan 1.3 bilion jangka akan diberikan pada tahun hadapan. Kita juga menjangkakan dalam suku pertama tahun hadapan Malaysia akan mendapat bekalan vaksin seperti yang dijanjikan oleh MOSTI
terjadi baru-baru ini. Betul. Dan dalam masa yang sama juga yang kita bimbangkan sekarang ini adalah apabila vaksin Pfizer itu, KKM semalam kata sedang mengkaji 11 potensi calon-calon vaksin yang ada, dan dalam masa yang sama berkenaan dengan penemuan vaksin Pfizer ini, satu masalah utama adalah berkenaan dengan pengedarannya. Apabila kita fahamkan vaksin ini sebenarnya dia perlu diletakkan dalam kawasan ataupun tempat ataupun ruangan yang bersuhu negatif 80 darjah Celsius. Jadi itu menjadi cabaran utama apabila vaksin ini ditemui, kerana kita fahamkan satu individu perlu dua vaksin. Jadi sudah pasti ruang logistik yang luas itu perlu dilaksanakan oleh banyak negara kalau kita nak guna pakai vaksin Pfizer ini. Dan semalam ada pakar-pakar kesihatan daripada Amerika Syarikat pun cakap yang even Amerika Syarikat pun masih sukar mempunyai satu fasiliti yang boleh menempatkan ruangan sejuk itu, menempatkan banyak vaksin daripada Pfizer ini. Dan juga begitu juga dengan negara-negara daripada Eropah, tambah-tambah negara yang membangun seperti kita ini. Bagaimana segalanya kita faham pihak MOSTI, KKM sudah pasti akan meneliti perkara ini, Gigi. Itu yang perlu dititik beratkan sekarang. Dan bagaimanapun kita nak bawakan ini perkembangan terbaru mengenai ketiadaan air ini. Gigi mandi, Gigi? Ada air, saya ada air. Saya ada. Tapi ini telah dimaklumkan bahawa 1,279 kawasan di Lembah Kelang mengalami gangguan air bermula 6 petang semalam, dan di kawasan saya masih lagi mempunyai air, tapi tak tahulah nanti tengah hari nanti kalau tak ada air macam mana. Tapi 8 kawasan di Lembah Kelang dilaporkan mengalami gangguan bekalan air bermula 6 petang semalam berikutan pencemaran sumber air mentah di Sungai Selangor. Dan kalau kita lihat sering saja berlaku, kalau netizen tu cakap setiap bulan tak sah kalau tak ada gangguan air. Dan gangguan bekalan air tidak berjadual itu melibatkan 1.14 juta akaun, merangkumi 1,279 kawasan di Kuala Lumpur, Petaling, Kelang, Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat. Dan menurut Pengurusan Air Selangor, berkata selepas Lembaga Urus Air Selangor luas memaklumkan berhubung pencemaran bau yang seakan pelarut di Sungai Selangor, kira-kira pukul 12.45 tengah hari, Air Selangor terpaksa menghentikan tugas kepada 4 loji rawatannya, iaitu LRA Sungai Selangor Fasa 1, Fasa 2, Fasa 3 dan Rantau Panjang. Ya, dan dalam masa yang sama Kerajaan Negeri Selangor telah pun melaporkan kepada pihak polis, dan dalam masa yang sama polis telah pun membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 430 Kanun Kesiasaan kerana didakwa melakukan perbuatan khianat. Dan sudah pasti Kerajaan Negeri Selangor juga ada menyatakan bahawa punca ataupun kejadian kali ini adalah melibatkan terdapat unsur-unsur sabotaj, kerana kita faham pada hari Isnin yang lepas Kerajaan Negeri Selangor telah pun meneruskan enakmen untuk mempertingkatkan hukuman kepada penjenayah alam sekitar ini kerana ia telah pun berleluasa. Dan ini adalah satu perkara gembira, Gigi, sebenarnya yang telah pun yang baru saja kami terima daripada Air Selangor Kertajaan Segera, yang menyatakan bahawa pengurusan air Selangor memang belum ada lagi, tapi loji rawatan air LRA Sungai Selangor Fasa 1, 2, 3 dan Rantau Panjang telah beroperasi semula pada jam 2.40 pagi 11 November secara berperingkat-peringkat setelah bacaan sifar tun sebanyak 3 kali berturut-turut direkodkan. Sehingga jam 7 pagi ini, keempat-empat LRA telah selesai melaksanakan aktiviti pencucian dan pengepaman di setiap bahagian dalam proses rawatan LRA bagi memastikan kualiti air dibekalkan adalah bersih, selamat mengikut piawaian Kementerian Kesihatan Malaysia. Air Selangor juga telah melakukan pengesahan kualiti air di setiap bahagian dalam proses rawatan air serta kolam-kolam imbangan dan telah disahkan tiada bau oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN). Air Selangor juga sedang berusaha stabilkan sistem agihan sebelum bekalan air dapat diagihkan kepada para pengguna. Air Selangor akan maklumkan jadual pemulihan bekalan air mengikut kawasan setelah sistem agihan bekalan air distabilkan. Bekalan air dijangka akan mula diterima oleh pengguna pada jam 3 petang hari ini secara berperingkat mengikut kedudukan kawasan dalam sistem agihan bekalan air. Bantuan bekalan air alternatif juga dilaksanakan oleh Air Selangor untuk diteruskan bagi membantu para pengguna terjejas, termasuk menggerakkan 111 lori tangki, menyediakan 14 pili awam dan buka 17 pusat khidmat setempat. Dan Air Selangor juga akan maklumkan pelan pemulihan gangguan bekalan air tidak berjadual dari semasa ke semasa menerusi
kenyataan yang dikeluarkan pada pagi tadi. Jadi ini adalah satu berita yang gembira buat penduduk Lembah Kelang, terutama sekali saya sebab kawasan saya tak ada air. Tadi nasib baiklah saya sempat isi tadah air dulu tadi Gigi. Dan dalam masa yang sama ini ada satu perkara yang dimaklumkan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air KASA Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang memaklumkan bahawa kementeriannya menawarkan ganjaran RM5,000 kepada mana-mana pihak yang dapat menyalurkan maklumat hingga tertangkapnya pihak yang membuang bahan tercemar di Sungai Selangor, dan ganjaran itu akan diberikan selaras dengan komitmen kerajaan dalam Belanjawan 2021. Dan bagaimana kita melihat dengan usaha ini, Fizi, memberi ganjaran dalam masa yang sama kita nak pastikan setiap bulan atau perkara gangguan bekalan air, pencemaran air ini tidak berlaku secara kerap, dan bagaimana mereka di luar sana boleh memberikan kerjasama dalam memberikan maklumat kepada kementerian ketika ini, dan adakah ganjaran ini dilihat adalah sangat bertepatan untuk mencapai misi tersebut. Ya, dan apa yang penting sebenarnya adalah berkenaan dengan isu dikatakan terlampau banyak sekali. Betul, kawasan-kawasan yang kerap kali tercemar sungai ini adalah kawasan perindustrian, banyak kilang dan sebagainya, dan ramai pihak aktivis, pihak alam sekitar yang menyuarakan pendapat mereka bahawa tolonglah ubah kilang-kilang yang berdekatan dengan sungai ini supaya diubah ke tempat yang lain. Dan kita faham kerana kilang-kilang ini, saya fahamkan sumber daripada polis telah pun menyatakan bahawa kilang-kilang yang melakukan pencemaran ini sebenarnya jaraknya dekat-dekat saja kilang-kilang ini, dan semuanya menggunakan operasi yang sama. Banyak kilang operasi penyelenggaraan jentera-jentera berat dan sebagainya sehingga menghasilkan pencemaran, dan apabila menggunakan operasi yang sama jadi banyak bahan-bahan buangan yang terpaksa mereka lupuskan. Kalau tak dilupuskan dengan baik, inilah yang akan terjadi menyebabkan pencemaran dan sebagainya. Okey, kita nak faham sedikit Gigi berkenaan dengan pencemaran sungai ini, jadi kita nak roll sikit grafik untuk fahamkan penonton yang Sarawak ni. Ya, itu isu air. Ini dalam masa yang sama kita nak bawakan juga perkembangan kes COVID-19 dalam negara, yang mana kes baru telah mencatatkan 869 kes, 258 sahaja adalah dari Lembah Kelang. Itu yang dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan, yang mengatakan bahawa setakat ini kebolehjangkitan untuk maksudnya kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah sebanyak 11,446 kes, dan kata Tan Sri Dr. Nur Hisham, daripada 869 kes itu 258 adalah dari Lembah Kelang, 868 merupakan kes penularan dalam negara, dan Malaysia juga telah merekodkan
kes pulih sebanyak 725, 869 kes baru, 725 kes pulih. Kita mengucapkan syabas kepada Barisan Harapan. Walaupun kes kita semakin lama semakin meningkat, tapi dalam masa yang sama kita dapat lihat bagaimana peningkatan kes pulih dalam negara kita. Ya, betul tu. Tapi dalam masa yang sama ada berita gembira, ada berita buruk. Gigi nak yang mana? Berita gembira. Berita gembira. Baik, berita gembira teruskan. ni adalah semalam ada 4 kluster yang telah pun tamat. Berita buruknya Gigi ada 4 kluster baru juga. Okey, semalam diisytiharkan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham menyatakan bahawa 4 kluster yang diisytiharkan tamat adalah kluster Rinting, kluster Semarak, kluster Jelok, kluster Sabindo. Jelasnya ia melibatkan negeri Melaka, Johor, Sabah, Selangor dan juga wilayah Persekutuan. 4 lagi kluster baru melibatkan kluster Liawan, kluster Tatahan, kluster Tawau dan kluster Kubir. KKM menyatakan bahawa Malaysia mencatatkan bilangan kes pulih COVID seperti Gigi katakan 725 kes, banyak sekali, tapi dalam masa sama kebolehjangkitan kita telah pun mencapai angka 11,000 walaupun nilai R0 itu kita berjaya kekalkan dalam kawalan, tapi ini adalah masa untuk kita pastikan bahawa segala SOP-SOP kita praktikkan. Kerana apa Gigi, semalam sebenarnya Perdana Menteri Britain Boris Johnson menggariskan bahawa walaupun berita mengenai vaksin COVID-19 kita temui, Berita Harapan Muka Harian pun menyatakan bahawa vaksin COVID-19 ditemui, dapatan datanya boleh kita fahamkan ini satu kejayaan, batu loncatan kepada negara dalam peperangan pandemik. Tapi dalam masa yang sama ia bukan kata satu kaedah ataupun satu berita yang boleh membuatkan kita lemahkan kita punya SOP ataupun kita ambil mudah berkenaan dengan SOP-SOP yang kita praktikkan selama ini. Kerana kita faham sekarang ini dah masuk apabila banyak negeri-negeri dikenakan PKPB kali kedua, ramai yang menyuruhkan rasa tidak puas hati, penat dan sebagainya, tapi inilah fasa untuk kita betul-betul berkorbannya, Gigi. Ya, betul. Bercakap mengenai SOP semalam juga timbul kekeliruan berhubung SOP di stesen minyak yang termasuk beberapa individu yang dikatakan telah dikenakan kompaun bagi kesalahan ketidakpatuhan terhadap SOP. Saya agak pelik sedikitlah mengenai kekeliruan ini kerana daripada Mac sehingga Oktober jelas bahawa apabila anda isi minyak tu anda tidak perlu pergi menggunakan MySejahtera, melainkan kalau anda masuk ke premis Petronas atau stesen minyak yang berkenaan. Tapi bagaimanapun ini telah dijelaskan sendiri oleh Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan Pertahanan, yang berkata tiada keperluan untuk orang ramai mendaftarkan diri di aplikasi MySejahtera atau secara manualnya ketika mengisi minyak di stesen minyak dan menggunakan kaedah pembayaran secara atas talian atau kad kredit. Ini anda boleh lihat di sini, dan juga tiada, katanya bagi keputusan itu telah dibuat hasil mesyuarat secara terperinci berhubung prosedur operasi standard di stesen minyak, dan kita harapkan media di luar sana dapat memberikan penjelasan dan tidak hanya memetik apa-apa berita yang tidak sahih mengenai SOP ini kerana ia boleh menimbulkan kekeliruan di kalangan rakyat. Ya, betul tu. Okey, Gigi, sebenarnya kita nak berhenti rehat dahulu seketika kerana selepas ini banyak lagi berita-berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita akan bawakan sedikit perkembangan politik semalam di Dewan Rakyat. Kita tahu Datuk Seri Najib Tun Razak telah membahaskan mengenai Belanjawan 2021 walaupun mendapat tentangan oleh beberapa ahli pembangkang, namun perbahasan itu telah diteruskan oleh Datuk Seri Najib, dan antara yang diperkatakan oleh Datuk Seri Najib adalah merupakan peruntukan Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa yang bernilai 85.5 juta ringgit ketika negara dan rakyat dihimpit oleh krisis kesihatan hanya akan mengundang kemarahan ramai. Itu tegas Datuk Seri Najib Tun Razak, dan menurut katanya keutamaan yang harus diberikan oleh kerajaan pada saat sukar ini ialah usaha menangani pandemik COVID-19, bukannya mewujudkan unit atau agensi tertentu yang bermatlamat menerangkan dasar-dasar pentadbiran sedia ada kepada rakyat. Dan katanya cadangannya adalah pertukaran besar itu harus digunakan untuk membeli pelitup muka, cecair
pensanitasi atau diberikan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Kalau menurut Hafizi, peruntukan sebanyak 85.5 juta ringgit ni patut disalurkan ke mana di saat-saat kita berdepan pandemik ketika ini? Kita kena faham satu perkara, jasa ni dia sebenarnya peranannya untuk engage dengan rakyat pada peringkat akar umbi dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama mereka ini memberi komunikasi kepada rakyat itu, fahamkan kekeliruan yang ada, cantas berita-berita palsu dan sebagainya. Itu adalah peranan sebenar-benarnya jasa. Tapi dikatakan ada pihak menyatakan bahawa peranan jasa ini sebenarnya lebih kepada cyber trooper dan sebagainya. Itu yang membuatkan pertikaian terhadap dana jasa ini diberikan begitu banyak sekali. Kenapa ia perlu diberi begitu banyak dana ini? Adakah lebih baik dana itu digunakan untuk perkara-perkara lain untuk bantu rakyat? Itulah yang menjadi pertikaian sekarang ini. Tapi apapun, belanjawan itu sudah pun dibentangkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, dan apabila banyak pihak membahaskan, semalam 2 hari lepas Datuk Seri Ibrahim, Ketua Perbankan juga membahaskan perkara yang sama, jasa lebih baik beri 8,000 saja peruntukan daripada 85 juta. Itu antara pihak-pihak yang bertentangan dengan belanjawan 2021 mengenai jasa ini. Dan dalam masa yang sama juga, semalam kita menerima satu berita yang sebenarnya menjadi perbualan ramai pihak, termasuk rakyat Malaysia sendiri, berkenaan dengan satu, moratorium, lanjutan moratorium. Yang keduanya adalah luluskan RM10,000 bantuan secara one off, yang kita tahu cadangan ini dilontarkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri. Dan semalam pengerusi Kelab Ahli Penyokong Barisan Nasional itu, Datuk Seri Najib, menyatakan bahawa sokongan beliau dan rakan-rakan terhadap belanjawan 2021 adalah bersyarat. Katanya beliau mahu rakyat dibenarkan membuat pengeluaran RM10,000 dari akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara one off. Secara one off, bukan bulan-bulan seperti yang dicadangkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Yang keduanya adalah kerajaan juga perlu pastikan pelanjutan moratorium diperluas kepada golongan M40 sehingga Jun 2021. Katanya kita bukan sekadar wakil atau jurucakap saja. Yang baik kita puji, yang tak elok kita perbaiki, yang langsung tak boleh terima harap dipinda atau dimansuhkan. Harap kerajaan terbuka mengambil kira pandangan dan juga cadangan ini. Sebenarnya berkenaan dengan KWSP secara one off dan sebagainya, ada terdapat kebimbangan kalau diberi secara one off akan digunakan kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah dan sebagainya. Tapi ada pula argumen daripada beberapa pihak menyatakan bahawa itu duit rakyat sendiri, biarlah rakyat guna untuk apa sekalipun, tidak kisah. Tapi dalam masa yang sama, KWSP, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga menyatakan bahawa sukar untuk berikan kelulusan KWSP akaun satu ini, kerana kita fahamkan 42% pencarum dalam KWSP ini adalah hanya mempunyai RM5,000, manakala terdapat beberapa peratus lagi kadar simpanan dalam KWSP ini tidak mencapai tahap yang memuaskan. Dan sekaligus bimbang sekiranya apabila hari tua nanti kita dah tiada duit untuk diguna pakai, sekaligus terpaksa mengharapkan bantuan-bantuan dan sebagainya. Itu yang dibimbangkan sekarang ini. Ya, itu kita dapat lihat adanya trust issue di antara kerajaan dan juga rakyat, di antara agensi KWSP itu sendiri kepada rakyat, kerana pada masa ini kalau kita nak lihat secara keseluruhan, kita nak pukul rata semua orang akan menggunakan untuk perkara yang tidak berfaedah adalah tidak boleh dilakukan, kerana ada di antara kita, kalau kita lihat banyak berita yang kita tahu tempat kerja yang membuang pekerja secara beramai-ramai, seperti syarikat penerbangan baru-baru ini, dan mereka antara orang yang memerlukan pengeluaran duit secara one off daripada KWSP. Saya percaya itu adalah yang paling diperlukan oleh mereka ketika ini. Mana tahu ada antara mereka yang perlu masuk ke rumah baru atau perlu membeli barang yang harganya lebih mahal untuk pendidikan atau sebagainya. Dan kerana apa, setakat yang kita tahu dalam belanjawan 2021 hanya diberi bantuan secara bersasar. Kalau dari segi pendidikan itu tidak diberikan secara terus untuk ke semua pelajar yang ada dalam negara ini. Tapi itulah apa yang diperkatakan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ini. Beliau dilihat sangat senada dengan apa yang dimahukan oleh rakyat, apa dalam pembahasan yang dibentangkan oleh beliau semalam. Ya, selain cerita hari ini, Gigi, banyak cerita bekas-bekas Perdana Menteri. Semalam pun ada juga cerita seorang lagi bekas Perdana Menteri kita, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang menyatakan bahawa beliau sedia memotong 10% daripada pencennya dengan syarat ia digunakan untuk mengurangkan beban mereka yang hilang punca pendapatan. Dr. Mahathir mengakui kehidupan beliau tidak jejas kerana PKP, SOP, PKPB dan sebagainya.
Jelas beliau pemotongan 10% dari gaji wajar dilaksanakan kerana ia dapat mengurangkan jarak antara bernasib baik dan yang menghadapi masalah. Tiap kali saya jadi Perdana Menteri, bukan saya lah, Tun Mahathir lah, saya usulkan yang pertama adalah potong gaji saya, gaji menteri, timbalan menteri dan juga pegawai tinggi kerajaan sebanyak 10%. Tidak pun ada masalah ekonomi yang besar pada masa itu. Sekarang gaji sudah naik berkali ganda dari dahulu. Sementara ramai yang hilang pendapatan sama sekali, mereka yang bergaji dalam kerajaan tidak alami apa-apa kekurangan. Dalam syarikat swasta pun tidak ada kekurangan gaji. Untuk kurangkan jarak ini, bolehlah bantu sikit sebanyak, Gigi. Ya, saya sangat memuji dengan apa yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ini yang sedia memotong 10% dari pencennya, dan saya harap ia dapat dicontohi oleh orang-orang yang tidak terkesan daripada krisis pandemik ini untuk mencontohi dari segi pemotongan ataupun menyumbang sedikit sebanyak kepada krisis ekonomi ketika ini yang dialami oleh rakyat. Ya, betul tu. Dan saya ingin memetik kata-kata Datuk Seri Ibrahim, Ketua Pembangkang pada pembahasan belanjawan menyatakan bahawa gaji CEO bank-bank dan sebagainya boleh libat juta, bilion dan sebagainya, dan jadi menyahut saranan Tun M jugalah untuk melakukan perkara ini. Okey, sekian saja daripada kami di Awani Pagi. Saya Hafizah Zaman. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.